Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam apresiasi saudara pengacara majlis, barisan penghakiman penuh berkarisma, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang sentiasa celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tajuk pidato saya pada hari ini, Bahasa Melayu Citra Bangsa Malaysia. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Pendeta Bahasa Zakbar, bahasa merupakan citra masyarakat, budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. Keintelektualan dan tamadu bangsa membuktikan peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenali sesuatu bangsa atau petunjuk pada suatu kebudayaan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai keunikan dan keindahan bahasa kebangsaan kita sebagai jiwa bangsa kita. Sesungguhnya, jiwa suatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara bersama. Bicara saya yang pertama, Bahasa Melayu Citra Bangsa Satu Malaysia. Bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, apa yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan pertukaran-pertukaran yang berkaitan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik tunggal pribumi Melayu. Malah, bahasa Melayu telah menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justeru, niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatupadukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana selepas hampir 66 tahun merdeka, jika kaum Melayu hanya menggunakan bahasa Melayunya dan kaum Cina hanya menggunakan bahasa Mandarin, Tionghoa ataupun Hokkiennya, dan kaum India pula hanya menggunakan bahasa Tamilnya sahaja. Maka, bagaimana kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justeru, jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan keberadaan kita sebagai satu bangsa, iaitu bangsa satu Malaysia. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah jati diri asing. Lantas, akan terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa satu Malaysia. Ayuh, marilah kita berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Satu bahasa, satu bangsa, satu nusa dalam merealisasikan Wawasan 2020. Hadirin hadirat sekalian, bicara saya yang kedua, Bahasa Melayu majukan bangsa. Bahasa Melayu menjadi pemacu ke arah kemajuan bangsa. Sesungguhnya untuk mewujudkan satu bangsa bukanlah mudah. Suka saya tegaskan di sini bahawa dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara menurut acuan Kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan, bukannya bahasa-bahasa asing. Walaupun kita mempelajari bahasa asing sebagai bahasa global, namun tidak seharusnya kita membiarkan jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing. Cuba kita teladani kejayaan pembentukan negara bangsa Jepun, Korea, negara bangsa di benua Eropah dan Amerika Syarikat. Mereka terbukti telah berupaya memodernkan negara sekaligus membina bangsa dengan mendaulatkan bahasa negara bangsa masing-masing. Nah, sewajarnya kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, teknologi dan peradaban moden. Justeru, akan tercapailah gagasan pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara jika kita sebagai warga Malaysia tidak mendaulatkan bahasa kebangsaan kita sendiri, maka siapa lagi? Inilah prinsip umbi yang seharusnya kita junjung jika kita betul serius untuk mewujudkan bangsa Malaysia. Bab kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seterusnya, izinkan saya untuk meneruskan bicara saya yang ketiga, Bahasa Melayu memartabatkan bangsa Malaysia. Bahasa Melayu memartabatkan bangsa Malaysia. Bahasa adalah penanda identiti atau jati diri sesuatu bangsa. Tetapi malangnya kita dapat lihat bangsa kita sendiri telah
memusnahkan kesantunan bahasa Melayu itu dengan pelbagai aspek yang tidak bermoral. Kesannya, bagaimana untuk kita memartabatkan bangsa kita? Bagaimana untuk dunia memandang tinggi bangsa kita jika kita sendiri tidak tahu menghargai keunikan dan keindahannya? Pembudayaan bahasa Melayu harus nyata. Di Plazatul Lebuhraya kini terdapat bahasa tanda yang berbunyi lorong touch and go. Bahasa apa ini? Inilah dia, bahasa rojak rasmi. Inilah dikatakan pandai meniru tetapi tidak menuras. Inilah juga kerja memalukan bangsa. Kenapa tidak dipakai saja istilah lorong pacu segera? Sudahkah kita betul-betul menggeledah kamus bahasa ibunda sebelum menggunakan istilah touch and go? Jika tiada azam yang kental untuk menggunakan bahasa sendiri, lantaran istilahnya cukup dalam bahasa sendiri, kita juga akan dipanggil sebagai bangsa touch and go, tepuk dada, tanya selera. Sudah sampai masanya semua pengiklanan dalam negara menggunakan bahasa Melayu dengan betul daripada aspek hukum nahu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang diselangi perkataan dan nilai bahasa asing secara melulu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Yang penting ialah kita perlu memupuk rumpun yang ada dan memperkayakannya dengan bimbingan hala tuju dan apresiasi bahasa Melayu yang berterusan. Bahasa Melayu yang baik akan memartabatkan bangsa Malaysia. Kesimpulannya, bahasa yang kita martabatkan itulah yang akan membentuk kita sebagai satu jiwa bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabatkan itu adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita ialah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi bahasa kebangsaan kita, maka bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Bahasa itu citra sesuatu bangsa. Akhir kata, yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian Pemindato Pertiwi, mohon permisi.